Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang 9 teater yang sangat-sangat berhantu dekat dunia. Teater bukan panggung wayang, dia tempat orang buat pertunjukan pentas. Kalau panggung wayang selalu cerita-cerita filem kan? Yang ini teater. Tonton video Abang daripada mula sampai habis, Abang harap korang terhibur. Teater yang ke-9 adalah Teater St. James dekat New Zealand. Dia dikenali dengan nama The Majestic Theatre. Terletak dekat tengah-tengah bandar New Zealand. Teater ni telah dibangunkan atau direka oleh seorang lelaki yang bernama Henry Ellie White pada tahun 1912. Tapi sejak dibangunkan, telah dilakukan beberapa kali renovation sampai tahun pertengahan 1990-an. Tapi bukan seni bina dia yang orang nak tengok. Yang orang tahu tentang teater ni adalah dia punya aktiviti hantu dalam ni. Bukan 1-2 roh aja yang ada dalam ni. Dikatakan banyak roh suka datang dekat teater ni. Antara roh yang terkenal bernama Yuri, seorang pelakon dari Rusia. Dikatakan telah mati dekat teater ni waktu tengah berlakon. Dia jatuh ke bawah pentas. Dan sejak daripada tu orang ramai nampak kelibat Yuri. Dan yang paling seram sekali, kalau satu teater ni diterangkan dengan lampu, Yuri akan curi-curi untuk padam 2-3 lampu. Maksudnya Yuri ni hantu lampu lah juga. Tapi ramai yang beritahu Yuri ni sebenarnya bukan hantu yang jahat. Dan ada beberapa kali aksiden, mereka mengaku telah ditolak oleh Yuri sewaktu ada lampu nak menghempak mereka. Kiranya Yuri ni telah menyelamatkan beberapa nyawa lah. Selain daripada roh Yuri, ada juga roh lain yang selalu berkeliaran yang bernama Stan Andrew. Dan satu lagi roh adalah roh wanita meratap, iaitu yang suka menangis saja. Dia kalau muncul dia mesti menangis. Ada sumber-sumber yang tak jelas mengatakan teater ni dibina sebenarnya atas kubur lama. Namun tak ada bukti-bukti kukuh ataupun dokumen-dokumen rasmi yang support tentang dakwaan ni. Teater ke-8 adalah Teater Delphi di United Kingdom. Ia terletak di kota London dan telah dibuka sejak 1806, lama tak lama. Dan dianggap sebagai salah satu dewan teater yang paling bersejarah dekat London. Keunikan dia boleh memuatkan orang seramai 1,500 orang dalam satu-satu masa. Kerja-kerja pengubah sewayan telah dilakukan pada tahun 2007, memberikan satu keceriaan baru kepada teater ni. Tapi orang bukan tertarik tentang reka bentuk atau seni bina teater. Orang lebih tertarik dengan hantu-hantu yang ada dalam teater. Antara hantu yang suka berkeliaran dalam teater ni adalah roh seorang pelakon yang bernama William Terris. Dia dikatakan telah mati di pintu masuk teater akibat dibunuh oleh kawan baik dia dan juga seorang pelakon yang bernama Richard Archer Prince. Tapi yang lebih tragik lagi, sewaktu William Terris mati, dia mati dalam pelukan kekasih hatinya yang juga seorang pelakon utama. Dan sebelum dia meninggal dunia, William Terris telah bersumpah dia akan sentiasa melawat makwanya, iaitu pelakon wanita utama ni, setelah dia meninggal dunia. Dan sehingga saat ini, waktu ni, pintu pelakon wanita utama akan mengalami ketukan misteri di mana diorang percaya ketukan itu adalah dibuat oleh William Terris, menandakan tentang kehadirannya. Ramai pelakon-pelakon dan juga pengunjung nampak roh William Terris dekat teater ni. Itu dah jadi macam kebiasaan apabila setiap kali diorang nak buat pementasan. Teater ke-7 yang terseram adalah Teater Belasco dekat Amerika Syarikat. Teater ni telah dibuka pada tahun 1907 dan nama asalnya adalah Teater Stuyvesant. Kalau abang salah sebut, tolong betulkan Tapi lepas 3 tahun teater ni beroperasi, dia ditukar kepada nama Belasco, sempena nama David Belasco, iaitu pelakon, pengurus dan penerbit di teater tu. Belasco dikatakan tinggal dekat teater ni
dekat tingkat paling atas sekali. Dia meninggal dunia pada tahun 1931. Bila dah abang cerita pasal Belasco ni, dah sasalah hantu yang suka berkeliaran adalah hantu Belasco. Ramai pelakon dan pekerja-pekerja teater nampak arwah Belasco merayau-rayau di sekitar teater. Tapi ia bukanlah sesuatu yang menakutkan diorang. Sebab ramai yang berpendapat kalau siapa-siapa jumpa dengan arwah Belasco pada hari tersebut, dia adalah orang yang paling beruntung, akan mendapat tuah. Terdapat beberapa kejadian aneh di teater ni, seperti bunyi tapak kaki, pintu terbuka dan tertutup sendiri, dan juga kehadiran satu lembaga perempuan yang dipanggil Blue Lady. Itu pun sejenis hantu lah selain daripada Belasco punya hantu. Teater keenam yang paling misteri adalah Teater Orpheum, juga dekat Amerika Syarikat. Teater ni terletak dekat daerah Memphis di Amerika Syarikat dan dibina pada tahun 1928 dengan nama asalnya The Grand Opera House, dan tempat duduknya 2,300 orang boleh masuk dalam ni pada masa yang sama. Teater ni dikatakan sangat berhantu sebabnya sering dilihat roh kanak-kanak berumur 12 tahun bermain-main dalam teater. Dan roh ni dikenali dengan nama Mary. Dikatakan Mary ni sebenarnya mati di depan teater ni pada tahun 1921. Sewaktu ni nama teater ni The Grand Opera House. Paling kerap orang nampak roh Mary ni duduk dekat satu tempat duduk yang dia paling suka, iaitu tempat duduk C5. Dekat salah satu balkoni teater ni. Dia memakai gaun warna putih dan bentuk gaunnya seperti gaun kanak-kanak pada tahun 1920-an. Mary juga dikatakan suka bergurau-gurau dengan para pekerja teater. Dan antara gurauan yang paling terkenal ialah Mary suka sorokkan barang-barang pekerja dalam tandas. Dan dikatakan selain daripada roh Mary, ada 6 roh lain yang berlega-lega dalam teater ni. Dan benda tu berlaku sehingga saat ini. Teater terseram yang kelima adalah Teater Palace yang terletak dekat Amerika Syarikat juga. Teater ni dibangunkan dekat tengah-tengah Times Square dekat New York. Dibina pada tahun 1913 dan di antara teater yang paling terkenal dan boleh memuatkan 1,700 orang dalam satu-satu masa. Yang paling famous tentang teater ni ialah dikatakan terdapat 100 roh yang suka berkeliaran dalam teater ni. Termasuk arwah-arwah pelakon yang pernah buat persembahan dekat teater ni dulu-dulu. Dan antara arwah pelakon yang pernah dilihat adalah arwah Louis Borsolino, di mana Louis Borsolino ni adalah seorang artis. Dia suka melakukan aksi jalan atas tali macam sarkas tu. Dan rohnya pun buat benda yang sama. Jalan terawang-awang seperti jalan di atas tali di tengah-tengah teater. Antara hantu-hantu ataupun roh-roh yang paling popular yang sering muncul adalah roh seorang budak perempuan yang duduk dekat balkoni, seorang lelaki yang memakai suit warna kelabu, di mana lelaki ni suka melintas-lintas depan pejabat. Roh minta gaji kot. Dan juga roh seorang budak lelaki yang suka bermain dengan terak permainan di tingkat bawah sekali teater ni. Teater keempat yang terseram adalah Teater Dock Street, pun dekat Amerika Syarikat. Walaupun namanya Dock Street, tapi teater ni terletak dekat Church Street. Dibangunkan pada 1736 dan selepas tu sempat terbakar dan dibangunkan semula pada 1809, tapi dibangunkan bukan sebagai teater, tetapi dibangunkan sebagai hotel yang bernama Planter Hotel. Sejak tahun 1809, hotel ini berfungsi sehingga tahun 1930. Dan selepas tu, pihak kerajaan tempatan telah mengubah suai hotel ini menjadi teater semula. Dekat teater ni pun banyak dilihat hantu-hantu berkeliaran. Antara roh yang biasa dilihat adalah roh Genius Brutus Boss, iaitu bapa kepada orang yang telah membunuh Abraham Lincoln. Tapi pelik, kenapa roh orang ni yang muncul? Dia bukan pelakon teater dan dia pun tak mati kat sini. Dia mati dekat rumahnya beberapa batu daripada teater ni. Tapi kenapa roh dia yang muncul masih lagi misteri sampai sekarang. Satu lagi roh hantu yang popular adalah roh yang bernama Nettie Dickerson. Dia dikatakan hidup dekat
Charleston pada tahun 1800 dan dia terkenal sebab pekerjaannya sebagai pelacur dan dia selalu muncul dengan berpakaian seksi warna merah. Hantu seksi pelacur muncul. Kalau mata keranjang bolehlah tengok-tengok hantu ni. Teater ketiga yang paling seram adalah Teater Dominion dekat United Kingdom. Dibuka pada tahun 1929, terletak dekat Tottenham, United Kingdom, dan teater ni pernah menjadi lokasi musikal We Will Rock You pada tahun 2002 hingga tahun 2014. Dan teater ni selalu digunakan dalam acara Britain Got Talent. Charlie Chaplin pun pernah buat persembahan dekat teater ni. Menurut orang yang pernah nampak hantu-hantu dekat sini, dikatakan teater ni banyak menyimpan ataupun tempat tinggal hantu-hantu ataupun roh. Tapi sesiapa yang nampak roh, iaitu pelakon ataupun kru-kru yang nampak roh pada hari itu, bermakna diorang bernasib baik pada hari itu. Dan ini terjadi pada salah seorang penaung musical We Will Rock You yang bernama Stuart Cheverals, di mana sewaktu dia mengambil gambar bersama-sama Natalie berselfie, dia terselfie dengan hantu sekali. Dan hantu tu duduk dekat belakang dia. Agaknya hantu tu macam termangu-mangu lah, terteka-teka, orang ni tengah buat apa. Dia tak tahulah selfie kan. Hantu zaman dulu. Ramai yang percaya roh yang tertangkap dalam gambar tu adalah salah seorang mangsa yang terkorban di teater tu pada 114 tahun sebelum tu. Pada 114 tahun sebelum tu, tapak teater ni sebenarnya adalah kilang bia. Pada 1814, satu tangki bia yang sangat besar yang mengandungi 3,000 bia tiba-tiba meletup dan mengorbankan 8 orang nyawa. Dan peristiwa itu dikenali dengan nama banjir bia di London. Teater kedua yang terseram adalah Teater Royal Drury Lane dekat United Kingdom. Berbelit abang nak sebut. Teater Royal Drury Lane dekat United Kingdom. Betul. Dan teater ni dianggap salah satu tempat kedua yang paling berhantu kat dunia. Dibina pada 1660, macam zaman-zaman Hang Tuah kan. Dan telah dilakukan beberapa kali pengubahsuaian sejak tahun 1812. Hantu yang paling terkenal dekat teater ni adalah hantu yang diberi nama Man in Grey. Penampakan seorang lelaki berpakaian seperti bangsawan pada kurun ke-18. Legenda tentang Man in Grey ni ialah sebenarnya dia adalah salah satu mayat yang dijumpai dalam dinding teater ni, dan penemuan ni telah berlaku pada 1848. Selain daripada Man in Grey, ada juga orang nampak hantu Charles McLean, seorang pelakon zaman dulu lah yang famous, dan seorang hantu badut yang bernama Joseph Grimaldi. McLean selalu merayau-rayau dekat belakang pentas, hantunya lah. Dan tempat yang selalu dimuncul adalah di kawasan tempat dia bunuh kawan dia pada tahun 1735, dan kawannya yang dibunuh tu bernama Thomas Hallam. Dan orang semua percaya kemunculan hantu Grimaldi ni, dia selalu membantu para pelakon mengatasi perasaan gemuruh sewaktu melakukan persembahan. Dan teater yang paling misteri dan berhantu di dunia terletak di China sebenarnya, yang bernama Dewan Persatuan Huguang. Dibina pada tahun 1759 dan dijadikan teater pada tahun 1807, dan dikatakan salah satu dewan teater opera Cina klasik yang paling terhebat dekat China. Dia ada 4 dewan teater opera Cina klasik yang terhebat, dan ini salah satunya. Dan hanya legenda-legenda opera Cina sahaja yang pernah berlakon dekat sini. Siapa yang pernah berlakon ataupun buat persembahan pentas dekat sini dikira legend. Dewan ni juga dikatakan salah satu tempat paling berhantu dekat China. Tahu sebabnya?
kerana ia dibina di atas kubur-kubur lama. Dah nama bina atas kubur memanglah berhantu. Rumah abang depan kubur ni pun macam nak berhantu juga. Tapi dia tak macam dewan-dewan Mak Saleh yang sebelum-sebelum ni. Siapa yang nampak hantu pada waktu tu semuanya bernasib malang. Dan selalunya hantu tu datang bukanlah untuk bermain-main, beramal mesra, menolong-nolong. Tak ada. Hantu yang datang dekat dewan ni semua nak membunuh, nak menyakat ataupun nak menakut-nakutkan orang. Ada orang nampak orang menangis, ada nampak orang tengah marah. Bina dewan atas kubur, macam tu lah. Ada satu pantang larang yang sangat-sangat keras dan perlu diikut. Kalau korang dekat-dekat dengan dewan ni, jangan cuba-cuba baling batu dekat dewan ni. Tak pasal-pasal korang akan dibaling semula oleh hantu tu. Tak pun korang akan ditolak oleh hantu tu. Hati-hati. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Mana tahu lepas PKP ni korang nak melancong dekat UK ke, dekat US ke, dekat China ke, bolehlah cari dekat dewan-dewan ni. Mana tahulah jumpa hantu-hantu yang menarik-menarik. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.